ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita doa dan zikir sama-sama sebentar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan Engkaulah kami berpagi-pagi dan dengan Engkaulah kami berpetang-petang. Dan dengan Engkaulah kami hidup, dan dengan Engkaulah kami mati, dan kepada Engkaulah kami dibangkitkan. Yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi Masjid Al-Muttaqin serta ahli jawatan kuasa, juga yang saya amat hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi untuk hari yang terakhir bagi tahun 2021 ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal asr. Allah bersumpah dengan masa demi masa. Apa itu masa? Masa itu akan relatif dengan umur kita. Bila bergeraknya masa bermaksud bertambahnya umur. Jadi kemudian nanti tahun depan 2022, bila orang tanya umur kita berapa, kita akan jawab, kalau tahun ni 35, tahun depan dah kena jawab 36. Bermaksud umur kita telah pun bertambah. Bila umur kita dah bertambah, bermaksud kita sudah semakin dekat lagi untuk bertemu dengan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan masa itu Allah nak menyatakan bahawa manusia kebanyakannya tenggelam di dalam kerugian. Tenggelam itu maksudnya dia diselubungi dengan kerugian. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu, semua manusia itu benar-benar fi apa fi? Di dalam, maksudnya dia tenggelam, khusrin, dalam kerugian. Jadi dia diselimuti, dia ditenggelami di dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Ada. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang ia percaya dengan penuh yakin dengan Al-Quran ini. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, iaitu percaya dengan penuh yakin kepada Al-Quran. Kemudian dia buat apa? Wa amilus solihat. Bila dia beriman, dia terus mengerjakannya, dan mereka mengerjakan amal soleh yang mereka imani dalam Quran itu. Kemudian mereka bukan sahaja beriman, melaksanakannya, kemudian mereka pasti akan menyampaikan kebenaran ini kepada yang lain. Wa tawasau bil haq. Sebab kita hidup ini bukan hidup secara sendiri-sendiri, kita hidup bermasyarakat, kita hidup berkeluarga. Jadi disebabkan kasih sayang yang Allah letakkan dalam jiwa orang beriman, pasti dia akan menyampaikan kebenaran itu kepada yang lain. Wa tawasau bil haq. Dan dalam dia nak melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan juga apa yang nak disampaikan itu, mereka menyampaikan dalam sabar. Wa tawasau bis sabr. Mereka berpesan-pesan dengan sabar. Sabar apa? Sabar nak menunggu masuknya syurga. Begitulah kehidupan kita ini.
masa akan bertambah, bermaksud umur akan bertambah. Kita akan berada dalam kerugian kalau kita mengabaikan Al-Quran. Begitulah yang kita sedang tadabbur menerusi surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah yang telah beberapa bulan kita tadabbur ini bermula dengan Allah menceritakan bagaimana orang-orang munafik ini orang-orang musyrik Mekah ini, mereka ragu-ragu dengan Al-Quran. Sebab itu dalam surah Al-As tadi kalau kita baca, Allah kata kecuali orang-orang yang beriman. Itu lawan dia lah. So bila kita baca Quran, pertama sekali yang kita nak kena buat apa dia? Beriman. Beriman kepada apa yang disebutkan oleh Allah. Kita boleh tambah lagi huraian yang kita sedang ceritakan ini pada ayat yang ke-26. Tengok bagaimana orang yang tidak mahu beriman, walaupun mereka mendengar ayat-ayat Allah. Baik, tengok muka surat 417 ayat yang ke-26. Surah As-Sajadah ayat yang ke-26. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. Baik, awalam. Apa maksud adakah? Soalan, adakah? Istifham dipanggil. Waw maksud dan. Dan. Lam, tidak. Ataupun belum. Yahdi maksudnya dia memberi petunjuk, yakni Allah. Adakah dan tidak dia, iaitu Allah, memberi petunjuk lahum, bagi mereka. Apa dia? Kam ahlakna. Kam tu berapa? Ya, ini terjemahan dia berapa banyakkah? Berapa banyakkah ahlakna telah membinasakan oleh kami? Telah membinasakan oleh kami min qablihim, daripada sebelum mereka, minal quruni, daripada kurun itu maksudnya umat-umat, yamshuna, yang mereka berjalan, fi masakinihim, di masakin, tempat-tempat kediaman, bagi mereka. Inna, sesungguhnya, fi zalika, pada yang demikian itu, la ayatin, la kat situ benar-benar, ayatin, ada tanda-tanda, afala yasma'un, apakah maka tidak mereka mendengar? Apakah maka tidak mereka mendengar? Baik, pertama sekali bila kita lihat ayat ni, dia bermula dengan huruf A, Hamzah tu. A ni maksudnya apa tadi? Adakah? Jadi dia merupakan soalan. Kena ada tanda soal lah. A. Lepas tu, selepas A dia masuk huruf Waw. Waw maksudnya dan. Jadi kalau dan, apa tu baru masuk apa? Lam yahdi lahum. Adakah dan tidak ia memberi petunjuk bagi mereka? Cuba baca betul-betul terjemahan ni.
adakah dan tidak. Yahdi, ia memberi petunjuk atau ia menjadi petunjuk. Lahum, bagi mereka. Okay, pertama sekali, dekat mana kat sini yang kita rasa pelik kalau kita terjemah macam ni? Ada tak dari segi struktur ayat tu, ada tak bunyi-bunyi pelik sikit? Tergantung ke? Ada, dekat mana tu? Dan ni. Kenapa dengan dan ini dia datang selepas soalan? Maksudnya soalan itu macam tak habis. Dan ni kata hubung, betul tak? Dan merupakan kata hubung. Jadi sebenarnya apa yang kita kena faham bila kita jumpa a lepas tu terus masuk waw, maksudnya ayat di situ telah digugurkan di sini. Lepas tu baru masuk waw dan lam. Jadi direngkaskan kepada awalam. Awalam, adakah dan? Adakah apa kat sini? Ini dibiarkan soalan. Lepas tu baru masuk dan. Dan ni kata hubung. Bila kita kata hubung, maksudnya dia bersambung cerita. Dua cerita. Kalau kita belajar kat sekolah, cikgu ajar kita buat ayat tunggal. Dua ayat tunggal. Adakah Ahmad telah bangun? Satu soalan. Adakah Ahmad telah mandi? Soalan kedua. Macam mana nak gabungkan? Adakah Ahmad telah bangun dan ataupun mungkin maka ke ataupun lalu ke dia telah mandi? So asalnya ada dua soalan. Adakah Ahmad telah bangun dan kemudian satu lagi apa dia? Adakah Ahmad telah mandi? Contohlah ni. Jadi macam mana nak jadikan ayat tu ayat majmuk kita panggil? Ayat yang dia disekalikan. Jadi kita buat adakah Ahmad telah bangun dan telah mandi. Betul tak? Kita pakai kata apa? Dan. Jadi begitulah di sini dia bila kata dan, maksudnya ada dua soalan. Satu soalan di sini, satu lagi soalan dia kat sini. Sebab tu dia gabungkan dengan menggunakan wow. Begitu. Cuma soalan yang pertama itu dibiarkan kosong. Kita kena faham begitu. Dalam Quran banyak bentuk-bentuk yang demikian rupa. Dulu kita tadabbur surah Al-Mulk. Kita tadabbur surah Al-Mulk. Cuba tengok surah 67. Surah 67 ayat yang tentang burung tu. Ayat 19. Ada tak? Sama tak? Jadi Allah tanya apa di situ? Ayat 19 surah 67 muka surat 563. Awalam yarau ila tayri. Betul tak? Adakah wa dan lam tidak. Yarau, mereka melihat ila tayr, kepada burung-burung.
yang di atas mereka mengembangkan sayapnya dan menguncupkan sayapnya. Jadi bila kita baca ayat macam ni, mesti ada berapa soalan? Sebenarnya 2 soalan. Tapi satu soalan dizahirkan, lagi satu soalan dibiarkan kosong. Bukan disembunyikan, tapi dibiarkan kosong. Kenapa dibiarkan kosong? Sebab kita kena faham Al-Quran seperti mana Allah sebut dalam surah 12 ayat 1 hingga 2. Cuba tengok. Kenapa ada soalan-soalan begini dibiarkan kosong? Muka surat 235. Muka surat 235. Dah jumpa tak? Apa Allah sebut di situ? Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat daripada Al-Kitab, iaitu Al-Quran yang jelas. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan kami akannya, iaitu Quran ini, sebagai Quranan Arabian, sebuah bacaan dalam bahasa Arab. Jadi sekarang yang kita baca teks begini, saya nak tanya kita, dalam bahasa Melayu boleh tak buat ayat macam ni? Dalam bahasa Melayu kita boleh tak? Ada cikgu bahasa Melayu? Boleh tak kalau kita buat soalan macam ni? Adakah dan, dia kata, adakah dan Ahmad belum bangun? Boleh tak dalam bahasa Melayu? Tak ada Okey, Alhamdulillah cikgu telah mengesahkan. Tapi kenapa bahasa Arab ada? Jangan rasa bercanggah. Sebab ini bahasa Arab. Bila bahasa Arab, dia ada dia punya tata bahasa dia yang tersendiri. Jadi bila kita kata Quran, Allah kata apa dia? Quranan Arabian. Sebuah bacaan dalam bahasa Arab. Tak usah kita rasa pelik. Kalau terjemah macam ni memang pelik bahasa kita. Masalahnya kita sedang baca teks Arab. Bila kita tukar bahasa Melayu yang rasa pelik bahasa Arab, biasalah tu. Apa maksud biasa kat sini Ustaz? Maksudnya dia buat soalan, tapi dibiarkan soalan tu tak ditanya. Ni, biar kosong. Kalau ayat kita dah tergantung ni, salah. Baca cikgu sebenarnya kata, ni kamu nak tanya apa ni? Ni kata hubung mesti dia menghubungkan 2 jumlah ataupun 2 ayat. Ni ayat tergantung cikgu kata. Tapi bahasa Arab ia tidak tergantung. Sebab dia ada dia punya hukum ataupun tata bahasa dia tersendiri. Sebab tu Allah kata, cuba tengok ayat ni. Kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, sebuah bacaan berbahasa Arab. Untuk apa? La'allakum, apa tu Allah kata? Supaya kamu ta'qilun. Apa maksud dia? Kamu berakal. Supaya kamu berakal, supaya kamu berfikir. Sebab itulah Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu boleh tak buat macam ni? Ayat macam ni. Jadi kalau tak boleh, maksudnya boleh tak berfikir? Ke dia terus dia baca? Terus baca. Kalau macam ni kena berfikir tak, Haji? Kena tak berfikir. Kita baca adakah, lepas tu Ustaz kata ada tanda soal. Sekarang apa nak kena buat? Fill in the blank. Isikan tempat kosong. So kena berfikir tak? Kena berfikir. Kalau bahasa Melayu salah buat macam ni, maka ada kesempatan nak berfikir. Dah suap siap-siap dah. Jadi Allah nak suruh kita berfikir. Kenapa Allah nak suruh kita berfikir? Sebab beza kita dengan makhluk yang lain apa dia?
Satu je yang paling ketara sekali, iaitu mampu berfikir. Mampu berfikir. Sebab tu dalam Quran banyak Allah cerita, bila kita tidak mahu berfikir, tidak mahu mengerti, Allah samakan kita dengan apa? Dengan na'udzubillah, dengan binatang kan? Bahkan Allah kata lebih teruk lagi. Jadi kalau Allah kata begitu, mestilah kena dilatih kita berfikir. Antara bentuk latihan berfikir macam ayat-ayat macam ni. Dibiarkan kosong soalan tu supaya kita berfikir. Boleh nampak dulu kenyataan ni, keterangan ini? Baik, ya. Betul. Kenapa kita kena berfikir cara orang Arab? Sebab Allah turunkan Quran ini dalam bahasa Arab. Jadi itulah bahasa yang paling boleh membuatkan orang berfikir sebenarnya. Tetapi sebabkan kita, macam kita bincang sebelum-sebelum ni lah, sebabkan kesan penjajahan mungkin, maka tidak rasa cinta kepada Arab. Bukan tak cinta kepada orang Arab, bahasa Arab ni. Dan kita tak berbangga dengan bahasa kaum muslimin ini. Sedangkan kita kata apa dia? Bahasa kita setiap hari yang kita tuturkan ini, berapa banyak nenek moyang kita telah meminjam dalam Al-Quran. Tapi orang kita hari ni yang banyak pinjam pula bahasa Inggeris, jadi Manglish kita kata kan. Kita banyak bercakap tapi guna bahasa Inggeris sekarang. Bukan masalah bahasa salah ke tidak belajar, bukan. Nak bagi tahu bahasa yang paling tinggi sekali ialah bahasa Arab. Tujuan dia apa? Bukan nak berkomunikasi dengan orang Arab. Itu ada juga tujuan jugalah, adalah. Tapi tujuan yang paling utama ialah nak memahami Al-Quran. Kalau tak ada bahasa Arab itu, tak boleh nak berfikir. Sebab Quran turun dalam bahasa Arab supaya mereka atau supaya kamu mengerti, kamu memahami, kamu menggunakan akal. Sebab akal lah membezakan kita dengan apa dia tadi kita sebut? Na'udzubillah, dengan binatang. Lepas tu saya tanya pula sekali lagi. Soalan lagi. Dulu saya pernah tanya, kita tanya lagi untuk kita ulang kaji. Apa fungsi ataupun apakah fungsi akal yang paling tinggi sekali? Kita kata nak suruh berfikir. Nak berfikir apa yang paling kena kita utamakan sekali, paling atas sekali lah senarai tu. Fikir nak kahwin ke, fikir apa-apa. Tapi yang atas sekali, apa sekali? Nak letak ranking dia. Siapa nak jawab? Kita ulang kaji sikit. Encik Razak. Jawapannya ialah akal ini paling tinggi sekali, ranking kegunaannya adalah untuk beriman kepada yang ghaib. Untuk beriman kepada yang ghaib. Apa maksud beriman kepada yang ghaib? Banyaklah. Sebab tu Allah letakkan dalam surah Al-Baqarah awal-awal sekali tentang sifat manusia yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa? Kita Masjid Muttaqin. Siapa penghuni Masjid Muttaqin ini? Allazina yu'minuna bil ghaib. Itu first kali Allah sebut, iaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Ghaib ni maksudnya benda yang tak nampak. Kita boleh faham, kita boleh imagine, macam kita guna panca indera yang lain. Saya bagi contoh, boleh tak bayangkan makanan yang paling sedap sekali sekarang ni? Boleh tak bayangkan? Dan teringin tak kita untuk nakkan makanan tersebut? Kita boleh berfikir. Pernah tak rasa-rasa haiwan yang kita ternak tu, contohlah kambing, pernah tak dia bercerita, rasa-rasalah dengan kawan dia, aku teringinlah nak makan rumput New Zealand sebab keluar iklan Fernleaf daripada kecil kan. Nampak New Zealand punya rumput cantik. Ke dia jenis letak je apa kat depan dia makan, tak boleh fikir banyak. Ke jenis macam kita juga boleh fikir, teringinlah nak makan asam pedas Melaka. Start enjin kereta pergi Melaka kan. Sebab apa? Kita boleh berfikir benda yang kita tak nampak. Dan benda tu boleh jadi macam betul-betul. Sedap. Macam mana boleh sedap? Makan pun tidak. Orang cerita je. Sebab itulah dia akal. Jadi itu benda yang kecil. Nak cerita tentang asam pedas, kecil sangat. Yang penting sekali bila Allah ceritakan kepada kita tentang hari kiamat. Macam mana kita rasa? Takutnya. Mampu tak kita berfikir? Boleh, sebab kita ada akal. Beza kita dengan haiwan. Sebab tu haiwan tak payah fikir benda tu. Allah cerita dalam Quran tentang kaum terdahulu yang telah dibinasakan. Kaum apa contohnya? Kaum Lut, kaum Samud, kaum Ad, semua telah dibinasakan.
Macam mana mereka dibinasakan? Bergelimpangan seperti tamar-tamar yang yang tumbang. Qarun dibenamkan dalam tanah. Macam mana takkan tak boleh berfikir. Confirm boleh berfikir. Tetapi fikiran itu akan bawa kepada apa? Perasaan yang takutkan Allah. Bila Allah cerita tentang ahli syurga, nikmat-nikmat syurga, wah, indahnya syurga. Pernah sampai ke soalannya? Tak pernah sampai. Tapi dia pergi kepada apa? Aku nak masuk syurga. Itulah dia akal ini. Jadi balik surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk pula. Surah Sajadah. Sekarang Allah nak kita berfikir. Bila berfikir, Allah mesti bagi dulu gambaran supaya kita boleh berfikir juga. Sebab manusia ini sifatnya lemah, perlu dibimbing. Buka balik surah 32 ayat yang ke-26. Cuba kita tengok ayat-ayat sebelum-sebelum ini. Cerita tentang apa? Suatu setiap ayat tu dia bersambung-sambung tu, kita nak kena ingat balik lah. Contohnya ayat 25 minggu lepas. Ayat 25 minggu lepas cerita tentang apa? Minggu lepas kita cerita tentang apa? Allah membuat keputusan di akhirat nanti. Keputusan yang macam mana? Bagi orang yang beriman, Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Apa maksud iman? Buka balik ayat yang ke-15, surah yang sama juga. Ini kita patah-patah balik sikit supaya kita nampak, nak fikirkan apa dekat awalam nanti. Tengok orang beriman apa sifatnya. Mereka apabila diperdengarkan, ingat, tengok balik ayat 15 surah As-Sajadah semua ni, kita belik-belik belakang. Diperingatkan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, lalu mereka menyungkur sujud. Maksudnya mereka terus taat. Lepas tu ayat yang ke-17 Allah kata apa dia? Allah sediakan bagi mereka apa yang mereka tidak pernah lihat. Allah sembunyikan nikmat-nikmat untuk mereka. Itu tentang orang beriman. Kalau orang yang ingkar pula, siapa orang yang ingkar? Mereka ragu-ragu dengan Al-Quran ini. Ayat yang ketiga lagi Allah dah sebut dah.